KB Channel. Tergamak mereka bohong rakyat semata-mata untuk menidakkan hak rakyat, memotong segala bajet-bajet rakyat, menghentikan segala bantuan-bantuan kepada rakyat. Tuan nak sokong lagi Muhyiddin? Nak sokong lagi? Muhyiddin juga adalah orang yang memecahkan penyatuan ummah. Dia sanggup mengkhianati pertuan ummah semata-mata kerana kepentingan dirinya, kesenangan keluarganya dan kekayaan kroni-kroni dia, saudara. Tentang manusia yang bernama Muhyiddin ini, dia sewenang-wenangnya menghancurkan penyatuan ummah semata-mata kerana kegilaan dan ketamakan dia untuk menjadi Perdana Menteri. Tuan nak sokong lagi? Nak sokong lagi? Dan adakah tuan dan puan nak percaya apa yang disampaikan Muhyiddin? Sedangkan rekod Muhyiddin, rekodnya penipu. Dia tipu rakyat ketika kempen pilihan raya ke-14. Dia tipu rakyat ketika di Menteri KDN bawah kerajaan PS. Dia tipu rakyat ketika dia jadi Perdana Menteri 17 bulan. 600 bilion duit negara digunakan tanpa pengetahuan kita sebenarnya, tanpa melalui parlimen. Sebab parlimen digantung Muhyiddin hanya kerana takut kehilangan jawatan Perdana Menteri. Hanya kerana bimbang, berlaku undi tidak percaya kepada dia ketika itu. Dan akhirnya tuan-tuan, hutang negara naik bertrilion ringgit. Siapa yang kena bayar hutang-hutang itu? Siapa yang kena bayar? Seluruh rakyat Malaysia kena bayar. Itu penipuan Muhyiddin. Kalau kita percaya kepada Muhyiddin, samalah kita mengembalikan Pakatan Harapan sebagai kerajaan, saudara. Adakah saudara nak Pakatan Harapan jadi kerajaan? Kalau tak nak, tolak Muhyiddin, tolak Anwar, tolak Mahathir, pilih Barisan Nasional demi masa depan keluarga yang miskin, insya-Allah. Dulu kamu serang Najib Razak sebab Najib Razak itu Presiden UMNO. Hari ini kamu mengulangi perkara yang sama. Kamu menyerang Zahid Hamidi kerana Zahid Hamidi itu Presiden UMNO. Kamu marah kepada dia kerana kamu tak boleh nak mengambil alih UMNO dan Barisan Nasional, menunggang UMNO dan Barisan Nasional untuk kepentingan Mahathir dan Muhyiddin. Sebab tu kamu marah kepada dia. Kamu dakwa di mahkamah. Ya, kamu berjaya buat pendakwaan kepada Zahid Hamidi di mahkamah. Tapi rakyat tahu dia didakwa kerana dia tidak mahu menjadi baruah kepada kamu. Dia tidak mahu menjual perjuangan dia kepada kamu. Dia tidak mahu dikambing hitam atas niat kamu untuk mengharamkan UMNO ketika 22 bulan kamu berkuasa bersama dengan DAP. Muhyiddin ni apa? Perswastaan. Masa di MB Johor, tanah mana yang dia tak swastakan? Kawasan mana yang dia tak swastakan? Tanah kubur je yang dia tak mampu nak swastakan. Yang lain semua dia swastakan. Tuan tak percaya, tuan pergi tanya Tan Sri Syahir Samad tu. Dia kenal sangat siapa itu Muhyiddin Yassin. Depan rakyat dia berlakon kononnya nak memperjuangkan rakyat. Tapi bila dia bersama dengan Pakatan Harapan, adakah dia memperjuangkan rakyat? Atau dia sebahagian kumpulan yang mendera rakyat, menipu rakyat, malah mengambil duit poket rakyat dengan cara yang songsang, dengan berbohong kepada rakyat. Kononnya kita kena menderma Tabuh Harapan sebab hutang negara bertrilion pada waktu itu. Realiti sebenar mereka bohong. Tergamak mereka bohong rakyat semata-mata untuk menidakkan hak rakyat, memotong segala bajet-bajet rakyat, menghentikan segala bantuan-bantuan kepada rakyat. Tuan nak sokong lagi Muhyiddin? Nak sokong lagi? Muhyiddin juga adalah orang yang memecahkan penyatuan ummah. Dia sanggup mengkhianati pertuan ummah semata-mata kerana kepentingan dirinya, kesenangan keluarganya dan kekayaan kroni-kroni dia, saudara. Fikirkan, kita berjuang 22 bulan untuk menyatukan undi ummah. Tapi datang manusia yang bernama Muhyiddin ini, dia sewenang-wenangnya menghancurkan penyatuan ummah semata-mata kerana kegilaan dan ketamakan dia untuk menjadi Perdana Menteri. Tuan nak sokong lagi? Nak sokong lagi? Dan adakah tuan dan puan nak percaya apa yang disampaikan Muhyiddin? Sedangkan rekod Muhyiddin, rekodnya penipu. Dia tipu rakyat ketika kempen pilihan raya ke-14. Dia tipu rakyat ketika di Menteri KDN bawah kerajaan PS. Dia tipu rakyat ketika dia jadi Perdana Menteri 17 bulan.
600 bilion duit negara digunakan tanpa pengetahuan kita sebenarnya, tanpa melalui parlimen. Sebab parlimen digantung Muhyiddin hanya kerana takut kehilangan jawatan Perdana Menteri, hanya kerana bimbang berlaku undi tidak percaya kepada dia ketika itu. Dan akhirnya tuan-tuan, hutang negara naik bertriliun ringgit. Siapa yang kena bayar hutang-hutang itu? Siapa yang kena bayar? Seluruh rakyat Malaysia kena bayar. Dari golongan yang termiskin hinggalah golongan yang terkaya, hari ini terpaksa menanggung bebanan hutang negara yang tinggi atas perbuatan Muhyiddin yang tidak bertamadun. Untuk makluman saudara-saudara, 20% perolehan pendapatan kerajaan hari ini terpaksa digunakan untuk membayar kadar faedah bunga hutang yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Ada kamu nak sokong Muhyiddin lagi? Nak sokong lagi? Tanya Muhyiddin, berapa puluh ribu penjawat awam yang ditamatkan perkhidmatan ketika Muhyiddin bersama dengan Pakatan Harapan. Berpuluh-puluh ribu, tuan-tuan. Beramai golongan miskin yang ditidakkan bantuan rakyat kepada dia. Beribu-ribu, tuan-tuan. Dan hari ini Muhyiddin nak jadi hero, nak tunjuk hebat, nak menghasut rakyat, malah nak fitnah kononnya kita barisan nak menjalinkan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Itu penipuan Muhyiddin. Kalau kita percaya kepada Muhyiddin, samalah kita mengembalikan Pakatan Harapan sebagai kerajaan, saudara. Adakah saudara nak Pakatan Harapan jadi kerajaan? Kalau tak nak, tolak Muhyiddin, tolak Anwar, tolak Mahathir, pilih Barisan Nasional demi masa depan keluarga yang miskin, insya-Allah. Kepada macai-macai PIS, macai-macai PN, kan? Kamu dah tahu kan kebangkitan rakyat dah bermula, kan? Kamu dah tahu kan nasib kamu di mana, kan? Kamu dah tahu, kan? Baik kamu lari, tinggalkan negara ini cepat. Calon-calon yang kamu pertaruhkan di mana saja akan ditolak mentah-mentah oleh undi rakyat. Sebab apa? Berdosa kamu ke rakyat belum diampunkan rakyat. Penipuan 22 bulan yang kamu buat belum diampunkan rakyat. Taubat kamu belum diterima oleh rakyat. Kepedihan, kesakitan yang kita rasa 22 bulan tambah 17 bulan belum lagi berparut. Dan lukanya masih berdarah hingga ke saat ini. Betul? Jadi kamu fikir kamu boleh menang pilihan raya, kan? Kamu fikir dengan kamu memburuk-burukkan Zahid Hamidi, kamu boleh menang pilihan raya? Kamu menghasut rakyat, kononnya presiden kami akan kencing Ismail Sabri, kau fikir rakyat akan percaya? Ingat, rakyat tak tahu strategi politik kamu. Kamu hanya mengulangi perkara yang kamu lakukan di pilihan raya yang ke-14. Dulu kamu serang Najib Razak sebab Najib Razak itu Presiden UMNO. Hari ini kamu mengulangi perkara yang sama. Kamu menyerang Zahid Hamidi kerana Zahid Hamidi itu Presiden UMNO. Kamu marah kepada dia kerana kamu tak boleh nak mengambil alih UMNO dan Barisan Nasional, menunggang UMNO dan Barisan Nasional untuk kepentingan Mahathir dan Muhyiddin. Sebab tu kamu marah kepada dia. Kamu dakwa di mahkamah. Ya, kamu berjaya buat pendakwaan kepada Zahid Hamidi di mahkamah. Tapi rakyat tahu dia didakwa kerana dia tidak mahu menjadi barua kepada kamu. Dia tidak mahu menjual perjuangan dia kepada kamu. Dia tidak mahu dikambing hitam atas niat kamu untuk mengharamkan UMNO ketika 22 bulan kamu berkuasa bersama dengan DAP. Sebab pada waktu itu, jikalau mereka mengharamkan UMNO, mereka bimbang kebangkitan ummah itu akan berlaku revolusi yang hebat dalam negara ini. Jadi mereka cuba untuk kambing hitamkan Zahid Hamidi. Mereka cuba nak memperalatkan Zahid Hamidi
supaya Zahid Hamidi membubarkan UMNO dan segala kesalahan dijatuhkan atas Zahid Hamidi. Dia nak orang-orang Melayu marah kepada Zahid Hamidi. Dia nak kita orang-orang Melayu kencing di kubur Zahid Hamidi. Kan? Itu yang kita namakan membunuh dengan menggunakan pisau pinjaman. Makna mereka memperalatkan Zahid demi niat mereka mengharamkan UMNO. Tapi Zahid Hamidi tak sanggup jadi alat. Dia menolak kepentingan dirinya. Walaupun dia boleh mengelak dari dakwah di mahkamah, dia sanggup didakwa hanya kerana apa? Kerana prinsip perjuangan yang diamanahkan kepada dia. Itu clear, tuan-tuan. Clear. Kan? Tapi yang sanggup jadi barua kepada bersatu, mereka dapat macam-macam jawatan. Betul? Kan? Dan hari ini kumpulan katak ni dalam keadaan yang gelabah. Sebab mereka tahu laporan-laporan yang dikeluarkan oleh berbagai-bagai perisikan menjelaskan dengan terang bahawa gelombang kebangkitan rakyat bersama barisan ini sedang berlaku. Kan? Tuan tanyalah maklumat perisikan yang ada. Semua akan mengatakan peluang Barisan Nasional untuk menang pilihan raya ke-15 sangat cerah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kemiskinan rakyatlah yang akan menangkan Barisan Nasional. Kesakitan, penderitaan yang tanggung rakyat hari inilah yang akan menangkan Barisan Nasional. Yang kedua, saudara, rakyat Malaysia tahu Barisan Nasional yang ada hari inilah Barisan Nasional yang lebih hebat dari Barisan Nasional yang ada sebelum ini. Barisan Nasional yang ada hari ini Barisan Nasional yang telah melalui fasa perjuangan yang cukup hebat. Barisan Nasional yang ada hari ini Barisan Nasional yang pernah menjadi pembangkang yang hebat. Barisan Nasional yang ada hari ini Barisan Nasional yang mempunyai jiwa rakyat yang lebih hebat dari sebelumnya. Bermakna apa? Inilah gabungan rakyat yang sebenar-benarnya yang akan bawa perjuangan rakyat yang luar biasa. Undi BN, anda senang, saudara. Dan ini satu revolusi kebangkitan semula Barisan Nasional. Perubahan yang luar biasa. Hanya pemimpin-pemimpin yang mempunyai jiwa rakyat yang sebenar yang akan dipilih, diangkat sebagai pemimpin dalam negara ini. Walut-walut lama satu persatu telah diganti dengan orang-orang baru. Walut-walut jahat ada macam Sedang Kasim tu. Dan Kasim tu kita bagi dia kata yang terhebat di abad ini. Barisan Nasional lah harapan terakhir untuk rakyat Malaysia. Barisan Nasional saja yang boleh mengembalikan kestabilan dan kemakmuran. Hanya Barisan Nasional yang mampu bagi cash money kepada keluarga yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan RM2,208. Hanya Barisan Nasional yang boleh kita yakini memberi pendidikan kepada anak golongan miskin, mempermudahkan pendidikan golongan B yang pendapatan RM3,000 ke atas, memudahkan pendidikan anak-anak golongan M dengan full PTPTN, mengurangkan beban kumpulan M dengan mengurangkan cukai pendapatan sebanyak 2%, dan berbagai-bagai lagi kemudahan-kemudahan kepada golongan M dan juga golongan top, tuan-tuan. InsyaAllah masanya sudah dekat, saudara. Masanya sudah dekat. Hari ini pengundi-pengundi Barisan Nasional tidak sabar. Satu hari kita rasa sangat panjang hari ini. Sangat panjang. Sebab apa? Sebab kita tak sabar nak mengundi. Berbanding dengan PHPN dan JTA, mereka merasakan setiap jam yang berlalu, setiap hari yang berlalu terlalu pantas. Sebab apa mereka rasa hari terlampau laju dan pantas? Sebab mereka sudah tahu mereka sudah kalah. Mereka tidak bubarkan Kelantan, Kedah, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Sebab apa? Sebab mereka cuba lari dari kekalahan. Mereka cuba mengelak gelombang kebangkitan rakyat dengan alasan-alasan kononnya banjir dan sebagainya. Sebenarnya apa yang dirasai Muhyiddin hari ini, apa yang dirasai oleh Anwar Ibrahim, apa yang dirasai oleh Mahathir, Rafizi dan ramai lagi pemimpin dalam pembangkang, mereka merasakan masa mereka semakin dekat. Mereka melihat kematian karier politik mereka pada 19 November ini. Sebab itu mereka akan fitnah, malah tentera juga difitnah oleh mereka.
mereka kata tentera dibayar RM300 sebulan. RM300 untuk mengundi Barisan Nasional. Kenapa Anwar mengatakan begitu? Sebab Anwar dalam ketakutan. Anwar tahu dia akan tumbang di Tambun. Anwar tahu kebangkitan hari inilah kebangkitan rakyat Malaysia di seluruh tanah air kita. Anwar tahu pilihan raya ke-15 ulangan kepada pilihan raya yang ke-11. Anwar akan tumbang di Tambun. Mereka fikir Perak sasaran mudah. Mungkin mereka melihat Perak ni sebelum mereka menawarkan diri bertanding di Perak ni, mungkin mereka beranggapan Perak ni mudah ditawan Pakatan Harapan. Mereka silap. Mereka tak belajar sejarah negeri Perak. Mereka fikir mereka boleh menang di Perak. Anwar akan tumbang di Tambun. Samsul Iskandar akan tumbang di Bagan Datuk. Dan banyak lagi Walot Pihis akan tumbang di Perak. Mereka sepatutnya belajar sejarah Perak dulu sebelum masuk ke Perak ini. Mereka fikir kita orang Perak ini mudah ditipu mereka. Mereka lupa sejarah Perak. Perak ni penuh dengan sejarah-sejarah yang hebat. J.W. Bird pun mati di Perak, tuan-tuan. Betul? Mana orang Perak ni orang yang hebat. Mereka silap masuk tempat, tuan-tuan. Mereka fikir mereka nak lipat kita, kita akan lipat mereka di peti undi nanti. Mereka fikir orang Tambun tu akan sokong Anwar, kan? Orang Tambun takkan sokong Anwar. Mereka fikir orang Bagan Datuk akan sokong Samsul Iskandar. Mereka silap, tuan-tuan, kan? Mereka silap. Mereka tak kenal lagi orang Perak tu lagu mana. Mereka tak belajar sejarah negeri Perak. Mereka ingat Perak ni mudah nak jatuh ke bias kali ni. Sorry lah. Tak nak? Betul tak? Anwar nak tawan Perak. Saya fikir Anwar nak lawan di Lumut. Tengok-tengok dia lawan di Tambun. Kalau lawan di Lumut, lagi seronok lah balun dia di Lumut ni. Nasib baik dia lawan di Tambun, kan? Tapi orang Tambun pasti akan kalahkan Anwar. Anwar fikir dia jaguh yang hebat. Dia lompat daripada Pematang ke Port Dickson, Port Dickson ke Tambun. Dia fikir lepas ni dah kencin rakyat Tambun, kalau dia menang dia lompat pula ke Lumut. Sorry lah Anwar, kan? Masanya sudah sampai Anwar. You akan kalah di Tambun, kan? You akan menangis bila keputusan 19 November diumumkan. You takkan jadi ketua pembangkang pun lepas tu, kan? Boleh tak orang Tambun? Kita pastikan Anwar tidak jadi ketua pembangkang dan juga tidak jadi Perdana Menteri Malaysia. Kalau kita berani kalahkannya di Tambun, makna dia tidak ada suara lagi dalam parlimen. Dia tak boleh lagi dilantik sebagai ketua pembangkang. Bermakna kita tamatkan karier politik Anwar di Tambun. Boleh? Orang Bagan Datuk pastikan Samsul Iskandar tu, kan, kalah teruk. Kita tutup, kita matikan suara Samsul Iskandar dalam parlimen. Boleh? AB Channel.